Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Sebut sahaja perang atau konflik negara, pastinya yang akan terjejas adalah perut rakyat. Harga makanan dijangka meningkat 20%, bukan sahaja di Ukraine atau negara berhampiran tetapi seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjangkakan kenaikan harga itu melonjak lagi. Masalah kekurangan zat makanan terutama kepada golongan kanak-kanak global. Tengok saja apa yang berlaku di Yaman dan Syria. Ramai kanak-kanak kebuluran. Dalam isu Rusia-Ukraine, Rusia adalah pengeksport gandum terbesar, manakala Ukraine di tangga kelima. Jumlah tanaman kedua-dua negara itu menyumbang 19% daripada bekalan bali dunia, gandum 14% serta jagung 4% merangkumi lebih 1/3 daripada ekspor bijirin global. Berapa besar impaknya perang ini kepada negara-negara yang bergantung kepada bijiran sebagai sumber makanan utama. Dan tentunya jika perang ini berlarutan, Ukraine tidak berpeluang untuk menuai hasil tanaman, manakala prospek ekspor pertanian Rusia akan terjejas. Dan yang lebih penting, Rusia adalah peneraju utama ekspor baja. Seperti kita tahu, Rusia adalah negara kuasa besar, kedegilan dan kekuasaannya sudah diketahui umum. Baru sahaja negara lain menggertak untuk memboikot barang negara Soviet itu, termasuk minyak, Rusia terlebih dahulu menguatkuasakan larangan ekspor ke atas 200 lebih produknya sehingga hujung 2022. Larangan itu meliputi ekspor peralatan telekomunikasi, alat perubatan, kenderaan, produk pertanian dan barangan elektrik serta hasil perhutanan seperti kayu. Perang ini juga membuat Rusia mengasah kuku lebih tajam. Kapal-kapal perang dilarang daripada berlabuh di pelabuhannya. Sekatan lawan sekatan, api lawan api. Tindakan ini didakwa bertujuan untuk memastikan fungsi sektor ekonomi utama di Rusia tidak terganggu. Larangan ekspor juga akan menjejaskan syarikat asing yang beroperasi di Rusia, termasuk pengeluar kereta, gerabak kereta api dan kontena. Taring Rusia juga semakin terselah. Pemimpin Putin memberi amaran bahawa aset milik syarikat barat yang telah menarik diri dari Rusia boleh dirampas oleh kerajaan. Sejak perang tercetus, banyak firma asing dilaporkan menarik diri atau menghentikan pelaburan di Moskow, termasuk gegasi perindustrian dan pelumbungan seperti Caterpillar, Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever dan Goldman Sachs. Baik, bila ada kenaikan harga tentunya berlaku kebuluran. Penduduk bandar Mariupol yang menjadi sasaran serangan udara dan berdilan artileri didakwa berada dalam keadaan kelaparan teruk dan bergaduh sesama sendiri kerana berebut sisa makanan. Selama ini kita mungkin lihat aksi tersebut dalam filem barat, tetapi hari ini ia nyata. Ia mungkin masih terkawal. Jari ke arah Rusia, Ukraine juga ada belangnya. Setiap cerita ada dua belah pihak yang harus didengari. Tentera Rusia mendedahkan keadaan kemanusiaan di Ukraine semakin memburuk dengan cepat.
Ia mencecah peringkat malapetaka akibat tindakan nasionalis Ukraine. Ketua Pusat Kawalan Pertahanan Nasional Rusia Mikhail Mizintsev menuduh nasionalis Ukraine memasang periuk api di kawasan kediaman serta merosakkan infrastruktur utama termasuk jalan raya dan jambatan milik negara mereka sendiri. Tindakan itu menyebabkan orang awam terus terhimpit tanpa bekalan elektrik, air, makanan dan ubat-ubatan. Mizintsev mendakwa bandar Mariupol sedang dilanda situasi kemanusiaan yang amat teruk berikutan nasionalis Ukraine memerangkap ratusan ribu penduduknya. Ia termasuk warga asing ditahan secara paksa oleh nasionalis. Tentera Ukraine turut dituduh menahan hampir 7,000 warga dari 16 negara luar serta kru daripada lebih 50 kapal asing sebagai tebusan. Alhamdulillah bertemu kembali. Sejak Rusia menceroboh Ukraine 3 minggu lalu, dianggarkan 1,300 tentera Zelensky terkorban. Zelensky pula berkata 12,000 tentera Putin maut. Itu baru jumlah askar, bukan orang awam lagi. Negara-negara yang sedang berperang, mereka ini perlu mengikuti peraturan yang ditetapkan Badan Antarabangsa. Tidak semua orang atau lokasi boleh dibedil sesuka hati. Dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan Rusia telah melakukan jenayah perang. Ketua Pendakwa Raya ICC Karim Khan mengesahkan bahawa beliau akan membuka kertas siasatan secepat mungkin. Perkembangan itu berlaku selepas Pertubuhan Hak Asasi Manusia Amnesty International AI mengutuk Rusia kerana didakwa menyerang sebuah tadika. Ia terang-terangan dianggap sebagai jenayah perang. Siasatan itu menerima sokongan 39 negara termasuk dari semua negara anggota Kesatuan Eropah EU, Australia, Britain, Kanada, New Zealand, Switzerland serta beberapa negara Amerika Latin. Dengan rujukan terhadap negara anggota ICC, Han kini boleh meneruskan siasatannya tanpa kelulusan hakim. Ini termasuk sebarang dakwaan yang berlaku masa lalu dan terkini mengenai jenayah perang terhadap kemanusiaan atau pembunuhan beramai-ramai di mana-mana bahagian Ukraine. Menurut Undang-Undang Perang atau Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, antara perkara perlu dilakukan adalah melindungi orang awam, pasukan perubatan dan pekerja kesihatan. Mereka yang berperang perlu melindungi mereka yang tidak lagi berupaya, seperti tentera yang cedera dan banduan. Setiap banduan atau tahanan perlu diberikan makanan dan minuman dan terang-terangan tidak boleh menyasarkan orang awam. Itu antara 10 syarat yang ditetapkan. Jumlah pelarian perang di Ukraine dijangka melepasi angka 2 juta. Ramalan Ketua Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR itu berdasarkan bilangan penduduk yang telah meninggalkan kediaman masing-masing sejak 24 Februari. Jumlah itu jauh lebih tinggi daripada negara lain yang sedang berdepan perang saudara atau konflik sempadan. Perang Balkan di Bosnia dan Kosovo yang berlanjutan selama 8 tahun hanya mengakibatkan 2 hingga 3 juta pelarian. Ini amat membimbangkan. Ia kali pertama berlaku di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, dalam cemas penduduk Ukraine meninggalkan negara itu, tular visual imigran Afrika yang dilarang menaiki kereta api. Kedengaran suara petugas tidak membenarkan mereka yang berkulit hitam dan gelap menaiki pengangkutan awam terbabit. Jika betul ini berlaku, benarlah Ukraine dilanda malapetaka dahsyat. Selepas beberapa percubaan yang gagal, Rusia berjanji akan membuka koridor kemanusiaan bagi membolehkan orang awam meninggalkan bandar-bandar yang dibedil oleh tentera Kremlin. Rusia dan Ukraine ada ego yang dipertahankan antara maruah dan kredibiliti, tetapi tidak guna menang jika akhirnya rakyat yang terkesan. Sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.